Pada suatu petang yang tenang, ketika cahaya matahari jatuh lembut melalui langsir nipis, Uji Rashid duduk sendirian di ruang tamu rumah lamanya. Di atas meja kecil di hadapannya terletak sebuah cawan teh yang sudah mula sejuk, penjelasan tanpa disentuh. Wajahnya yang pernah menjadi simbol keanggunan dan pesona industri seni tanah air, kini membawa jejak waktu, garis-garis halus yang seolah-olah menceritakan kisah yang tidak pernah diucapkan. Saat itu, ketika bayang-bayang senja memanjangkan siluet tubuhnya, ada sesuatu dalam sorot matanya yang berubah. Seakan-akan sebuah pintu lama yang tertutup rapat, akhirnya sedikit terbuka. Selama bertahun-tahun, masyarakat hanya mengenal Uji Rashid sebagai penyanyi legenda, seorang ibu, seorang wanita yang penuh martabat. Namun di balik semua itu, ada kebenaran yang dipendam rapi, sebuah nama yang tidak pernah dibenarkan keluar dari bibirnya. Walaupun ia pernah mengisi sepenuhnya ruang hatinya. Hari itu, pada usia 72 tahun, dia akhirnya memilih untuk memecah kesunyian yang telah dilaluinya selama beberapa dekad. Dan kebenaran itu ialah Jamaluddin Jamil Harahap. Dialah cinta hidup saya yang sebenar. Kata-kata itu meluncur pelan, hampir seperti basikal. Tiada drama, tiada air mata, tiada tangisan. Hanya ayat yang kecil dan lembut, tetapi cukup untuk menggegarkan dunia sunyi yang telah lama dibinanya. Apa yang paling membuatkan orang tertanya-tanya bukanlah pengakuan itu, tetapi soalan yang berlarutan di sebalik. Mengapa Ba memilih diam selama ini? Mengapa kebenaran itu terkubur begitu lama? Uji Rashid menunduk sedikit, seolah-olah mendengar nafasnya sendiri. Di luar Cuangu, burung-burung senja terbang pulang, meninggalkan langit berwarna keemasan. Suasana yang semakin menambah rasa misteri yang menyelimuti pengakuan Ba. Dia berkata bahwa ada kesakitan yang orang pilih untuk simpan, bukan kerana ketakutan, tetapi kerana ia terlalu indah untuk disakiti lagi. Dan cinta dengan Jamaluddin Jamil Harahap, cinta yang tenang, mendalam, dan sabar adalah salah satunya. Dia tidak mahu sesiapa tahu. Bukan kerana malu, mahupun kerana kerumitan, tetapi kerana cinta itu pernah menjadi kenangan yang dia ingin simpan sendiri. Sehingga usia 72 tahun tiba-tiba mengingatkannya bahawa masa semakin suntuk, bahawa perkara yang tidak terucap akan beransur-ansur ditiup angin dan hilang. Dulu saya fikir, kalau saya diam, hati saya akan aman, katanya perlahan. Tapi diam itu lama-lama menjadi beban. Dan begitu selepas bertahun-tahun, dinding kesunyian tebal yang dibinanya akhirnya retak. Dengan suara yang sedikit bergetar seperti lagu terakhir dalam persembahan yang panjang, dia mengakui apa yang tidak pernah berani dikatakannya dalam hidupnya. Jamaluddin Jamil Harahap bukanlah seseorang yang pernah melalui hidupnya. Dialah orang yang hatinya tidak pernah berhenti menunggu. Apa yang membuatkan pendengar lebih ingin tahu ialah jurang antara cerita-cerita itu. Apa yang telah berlaku antara mereka? Mengapa mereka tidak boleh bersama? Mengapa dia berdiam diri selama beberapa dekad, membiarkan cinta itu menjadi rahsia, selagi bayang-bayang petang jatuh di wajahnya, pudar ditelan masa? Persoalan-persoalan itu masih tergantung di udara, seperti nota-nota terakhir yang belum selesai daripada lagu cinta yang belum selesai, Memoir, Tahun Bersama Jamaluddin Jamil Harahap. Kenangan itu tidak datang seperti letupan besar. Ia datang seperti hujan renyai, perlahan, halus, namun akhirnya membasahi seluruh ruang hati. Uji Rashid masih mengingat bagaimana pertemuan awal mereka berlaku tanpa sebarang gempita. Hanya sebuah suasana yang biasa-biasa, seolah-olah takdir sengaja menyamar sebagai kebetulan. Jamaluddin Jamil Harahap ketika itu bukan lelaki yang masuk ke dalam hidupnya dengan kata-kata manis yang berlebihan. Dia hadir dengan ketenangan yang tidak mencari perhatian,
tapi secara diam-diam membuat seseorang ingin terus memandang ke arah yang sama. Mereka bertemu dalam fasa hidup yang penuh tuntutan. Ada dunia seni, jadwal yang padat, suara yang perlu dijaga, dan reputasi yang sentiasa diperhatikan orang ramai. Dalam kesibukan itu, Jamaluddin menjadi titik rehat yang tidak menuntut apa-apa, sekurang-kurangnya pada permulaan. Uji Rashid mengingati perbualan kecil yang kadang-kadang berlaku di antara dua jadwal. Soalan ringkas tentang keadaan kesihatan, tentang letih yang disembunyikan di sebalik senyuman profesional, tentang cuaca petang yang turun perlahan. Kecil, tapi entah bagaimana terasa, seperti bahasa rahasia yang hanya mereka fahami. Yang paling melekat bukanlah momen besar, tetapi yang paling biasa. Cara Jamaluddin menyebut namanya dengan nada yang lembut dan tidak tergesa. Cara dia menunggu bukan seperti seorang lelaki yang menuntut, tetapi seperti seorang sahabat yang tahu sabar adalah satu bentuk kasih. Ada malam-malam di mana mereka hanya duduk diam, dan keheningan itu tidak menakutkan. Sebaliknya, ia seolah-olah memberi ruang kepada jiwa Uji Rashid untuk bernafas, untuk menjadi manusia biasa, bukan ikon yang perlu sentiasa kuat di hadapan kamera dan khalayak. Uji Rashid tidak pernah berani menamakan perasaan itu sebagai cinta. Pada usia muda, cinta kadang-kadang terlalu besar untuk disebut tanpa rasa takut. Apatah lagi apabila hidup seorang artis sentiasa dikelilingi tafsiran orang lain. Setiap senyuman boleh menjadi gosip. Setiap pertemuan boleh menjadi tajuk. Maka dia memilih bahasa yang lebih selamat, keselesaan, persahabatan, rasa hormat. Tetapi hatinya perlahan-lahan tahu, ada sesuatu yang lebih dalam yang sedang tumbuh. Kemudian datang fasa di mana perasaan mulai berubah bentuk. Bukan lagi sekadar rindu yang ringan, tetapi rindu yang membawa beban halus. Uji Rashid mula sadar, dia menunggu suara Jamaluddin seperti seseorang menunggu lagu kegemaran yang jarang dimainkan. Dia mula perasan ruang menjadi sunyi bila lelaki itu tiada. Dan anehnya, dia juga mula bijak menipu diri sendiri, mengatakan bahawa semuanya baik-baik saja, bahawa dia hanya terlalu letih, bahawa dunia sedang mempermainkan emosi. Namun tanda cinta yang paling jelas kadang-kadang muncul dalam bentuk yang paling sederhana. Keprihatinan tanpa pameran. Jamaluddin yang mengingatkan dia makan walau jadual padat. Jamaluddin yang menangkap perubahan kecil pada wajahnya ketika dia cuba menyembunyikan kesedihan. Jamaluddin yang tidak memaksa dia membuka cerita, tetapi sentiasa hadir bila dia akhirnya mahu bercerita. Perkara-perkara kecil itu mengumpul makna, sedikit demi sedikit, hingga menjadi sesuatu yang tidak lagi boleh dikecilkan. Dalam tempoh tertentu, Uji Rashid merasakan hubungan mereka seperti sebuah lagu perlahan yang tidak pernah dicipta untuk carta populer, tetapi cukup untuk menjadi nadi pribadi. Ia bukan kisah yang bergantung pada pengumuman besar atau simbol luar. Ia lebih kepada perasaan yang berakar di dalam, rasa aman ketika bersama, rasa hening yang tidak perlu diterangkan, dan keyakinan halus bahawa ada seseorang yang melihat dirinya sebagai wanita, bukan hanya sebagai nama besar. Tetapi dalam hidup, apa yang paling indah kadang-kadang juga yang paling rumit. Ada batas-batas yang tidak disebut, tetapi difahami. Ada keadaan yang membuat seseorang memilih diam untuk melindungi sesuatu yang rapuh. Dan dalam fasa itulah, Uji Rashid belajar memegang cinta dengan cara yang paling sunyi. Bukan kerana cintanya kecil, tetapi kerana dia tidak mahu melihatnya hancur di tangan kebisingan dunia. Maka tahun-tahun itu berlalu seperti halaman album lama. Bila dibuka, ada senyuman yang masih hangat, ada luka yang masih samar, dan ada satu hakikat yang semakin jelas. Perasaan yang tidak diberi nama tetap boleh menjadi akar kepada seluruh hidup. Dan Jamaluddin Jamil Harahap dalam kenangan Uji Rashid bukan sekadar watak sampingan dalam perjalanan panjangnya. Dia seperti cahaya lembut di belakang pentas, tidak selalu terlihat, tetapi sentiasa membuat dunia di hadapan terasa lebih bermakna. Sebab-sebab
Untuk berdiam selama bertahun-tahun. Jika ada satu perkara yang paling sukar untuk difahami tentang kisah ini, ia bukanlah mengapa Uji Rashid mencintai Jamaluddin Jamil Harahap, tetapi mengapa beliau sanggup memendamnya begitu lama. Seolah-olah cinta itu sebuah bara kecil yang harus disimpan dalam genggaman, panas, menyakitkan, namun tetap tidak mahu dilepaskan. Pertama sekali, kerjaya. Dunia seni bukan hanya pentas dan tepukan. Ia juga dunia yang cepat menilai, cepat meneka, dan lebih cepat menghukum. Seorang legenda seperti Uji Rashid hidup di bawah lampu yang tidak pernah benar-benar padam. Dalam ruang itu, perasaan pribadi boleh bertukar menjadi tajuk sensasi, dan cinta, yang sepatutnya suci, boleh diseret menjadi bahan perbualan. Kadang-kadang bukan kerana beliau takut kepada gosip semata-mata, tetapi kerana beliau mahu melindungi maruah cinta itu daripada menjadi cerita orang. Kemudian datang keluarga. Ada kasih sayang yang perlu dijaga. Ada hati orang tersayang yang mungkin terlalu rapuh untuk menyambut kebenaran pada waktu tertentu. Uji Rashid seolah-olah berada di persimpangan yang sunyi. Di satu sisi, ada keinginan untuk jujur kepada dirinya sendiri. Di sisi lain, ada tanggung jawab untuk tidak mengguncang keseimbangan orang-orang yang bergantung pada ketenangannya. Dalam banyak fasa hidup, beliau memilih menjadi wanita yang kuat dahulu, baru seorang wanita yang berani. Dan tentu sekali, tekanan sosial. Dalam budaya yang membesarkan nama dan imej seseorang artis, cinta tidak hanya menjadi milik dua hati. Ia seolah-olah menjadi milik khalayak, milik soalan yang tidak berpenghujung, milik pandangan yang kadang-kadang tidak pernah benar-benar ingin memahami. Ada hari-hari di mana Uji Rashid mungkin ingin berkata, "Ya, ini perasaan saya," tetapi dunia di sekelilingnya terlalu bising, terlalu penuh tafsiran, terlalu haus jawaban yang bukan milik mereka untuk tuntut. Namun yang paling dalam, yang paling tidak terlihat, adalah pergelutan dalam dirinya sendiri. Uji Rashid bukan wanita yang naif tentang harga sebuah pengakuan. Beliau tahu, bila satu rahsia dibuka, ia tidak boleh ditutup semula. Beliau tahu, satu ayat jujur boleh mengubah cara orang memandang seluruh hidupnya. Dan mungkin, jauh di sudut hati yang paling halus, beliau juga takut bahawa menyebut nama Jamaluddin sebagai cinta sejatinya akan menjadikan kehilangan atau jarak di masa lalu terasa lebih nyata. Ada perkara yang beliau simpan bukan kerana mahu menipu dunia, tetapi kerana beliau tidak mahu menipu hatinya sendiri. Kadang-kadang, diam adalah cara seorang wanita menjaga sesuatu yang terlalu bernilai untuk diserahkan kepada penilaian luar. Diam menjadi selimut, diam menjadi benteng, dan lama-kelamaan, diam juga menjadi luka yang tidak disedari telah membesar. Maka bertahun-tahun itu berlalu, bukan dalam ketiadaan cinta, tetapi dalam cinta yang dipilih untuk hidup sebagai rahsia. Uji Rashid menanggungnya dengan senyap, seperti seorang pelakon yang menyempurnakan wataknya di depan dunia, tetapi menangis dalam skrip yang tidak pernah dibaca sesiapa. Dan apabila beliau akhirnya mengaku pada usia 72, pengakuan itu terasa bukan seperti ledakan, tetapi seperti nafas panjang yang tertahan terlalu lama. Seolah-olah beliau sedang berkata kepada dirinya sendiri, "Saya diam bukan kerana saya tidak mencintai, tetapi kerana saya mencintai terlalu dalam." Masa dia bersuara, "Kenapa sekarang?" Keputusan itu tidak datang pada hari yang bising, bukan juga dalam suasana glamour yang biasa mengiringi nama besar seperti Uji Rashid. Ia datang pada hari yang terlalu sunyi, ketika dunia seolah-olah bergerak tanpa menunggu sesiapa. Pada usia 72, Uji Rashid tidak lagi dikelilingi oleh hiruk-pikuk yang sama seperti dulu. Ada ruang-ruang kosong yang semakin jelas kelihatan, ruang yang tidak dapat diisi oleh anugerah, nostalgia pentas, atau ucapan peminat.
Pagi itu beliau bangun lebih awal daripada biasa. Rumah terasa lebih luas daripada sepatutnya. Bunyi jam dinding yang berdetik seperti menegaskan sesuatu yang tidak mahu beliau dengar. Waktu semakin menipis. Uji Rashid memandang keluar jendela, melihat cuaca yang tidak menjanjikan apa-apa selain ketenangan. Dan dalam ketenangan itulah, kesunyian menjadi terlalu jujur. Kesunyian, itulah yang akhirnya memaksa beliau berhenti berdalih. Selama ini, beliau boleh menutup perasaan dengan kerja, dengan tanggung jawab, dengan imej seorang wanita yang sudah selesai dengan bab-bab lama. Namun usia tidak datang dengan belas kasihan. Usia datang dengan keberanian yang tidak dijemput dan juga pertanyaan yang tidak dapat dielak. Jika saya tidak berkata sekarang, bila lagi? Ada hari-hari tertentu di mana seseorang terasa seolah-olah seluruh hidupnya sedang berjalan di depan mata seperti filem lama. Uji Rashid mengalami hari seperti itu, bukan kerana beliau ingin meratap masa silam, tetapi kerana rindu yang tidak pernah benar-benar tiada tiba-tiba muncul dalam bentuk yang paling lembut, tetapi paling menekan. Beliau teringat semula cara Jamaluddin Jamil Harahap diam ketika mendengar beliau bercerita. Cara lelaki itu tidak mengganggu, tidak mempercepat, seolah-olah menghormati setiap jeda dalam ayatnya. Dan lebih daripada itu, beliau teringat sesuatu yang sangat sederhana, mungkin terlalu kecil untuk dianggap romantik oleh orang luar, tetapi cukup besar untuk merobohkan pertahanannya. Rasa aman. Ketika seseorang sudah melewati banyak fasa hidup, rasa aman bukan lagi hadiah biasa. Ia menjadi sesuatu yang jarang, mahal, dan sangat pribadi. Dan Uji Rashid tidak dapat menafikan bahwa rasa aman itu pernah, suatu ketika dahulu, bernama Jamaluddin. Lalu, mengapa sekarang? Kerana pada usia 72, kesepian bukan lagi sekadar keadaan. Ia berubah menjadi cermin. Ia memantulkan apa yang tidak pernah beliau selesa lihat. Sebuah hati yang masih menyimpan satu nama sebagai tempat pulang. Beliau mungkin tidak menyebutnya setiap hari. Beliau mungkin tidak menangis pada setiap kenangan, tetapi rindu itu hidup seperti akar, diam, jauh di bawah permukaan, namun tetap menahan pohon daripada tumbang. Dan ada satu malam yang tidak memiliki apa-apa keistimewaan bagi dunia, tetapi menjadi titik besar dalam hidup beliau. Uji Rashid duduk di sisi katilnya, memegang sebuah barang lama yang tidak pernah beliau buang. Mungkin nota ringkas, mungkin foto, mungkin sesuatu yang hanya beliau mengerti nilainya. Jari-jarinya berhenti lama di situ. Nafasnya perlahan. Wajahnya tidak menunjukkan drama, tetapi matanya mengandungi keletihan yang lembut. Keletihan seorang wanita yang telah terlalu lama menyimpan satu kebenaran sendirian. Beliau tidak mahu lagi memikul cinta sebagai rahasia. Bukan kerana mahu perhatian, bukan kerana mahu dunia bersimpati, tetapi kerana ada satu perkara yang sangat manusiawi, keinginan untuk jujur sebelum waktu menjadi terlalu diam. Apabila akhirnya beliau bersetuju untuk bercakap, dalam satu pertemuan yang sederhana, tanpa kemewahan pentas, suasananya terasa seperti ruang yang disucikan oleh ketenangan. Uji Rashid mengenakan pakaian yang ringkas. Tiada gaya yang mahu membuktikan apa-apa. Tiada nada yang mahu menang. Hanya seorang wanita yang sedang memilih untuk menyelamatkan hatinya daripada penyesalan yang sia-sia. Suara beliau ketika itu rendah dan stabil, tetapi ada getar halus yang tidak dapat disembunyikan. Bukan getar kerana takut, tetapi getar kerana pengalaman hidup. Kerana apabila seseorang terlalu lama menyimpan sesuatu, mengeluarkannya bukan sekadar bercakap. Ia seperti membuka pintu yang sudah berkarat oleh masa. Beliau memandang sedikit ke bawah sebelum mengangkat wajahnya kembali. Dan ketika matanya bertemu dengan ruang di hadapan, seolah-olah beliau melihat bayang masa lalu, bukan manusia di situ. Dalam sekelip mata, Uji Rashid tidak lagi kelihatan seperti legenda yang kebal. Beliau kelihatan seperti seorang wanita yang pernah mencintai sepenuh hati dan akhirnya mengakui
bahwa cinta itu tidak pernah benar-benar pergi. Kemudian ayat itu keluar, tidak kuat, tidak dramatik, tetapi cukup untuk membuat dunia yang mendengar terasa hening. Jamaluddin, sebenarnya dialah cinta hidup saya. Ada jeda panjang selepas itu, sejenis jeda yang bukan kosong, tetapi penuh dengan makna yang tidak dapat diikat oleh kata-kata. Uji Rashid tersenyum sedikit, bukan senyuman bahagia yang meledak, tetapi senyuman yang menyerupai kelegaan. Seolah-olah beliau baru selesai mengangkat beban yang selama ini melekat pada bahunya dengan cara yang paling senyap. Air mata? Jika ada, ia tidak jatuh sebagai adegan. Ia hadir hanya sebagai kilau lembut di hujung mata, seperti embun yang tidak memerlukan pengumuman. Dan itulah yang membuat pengakuan ini terasa lebih mendalam. Kerana ia bukan pengakuan seorang wanita yang ingin mengubah masa silam, tetapi pengakuan seorang wanita yang akhirnya berdamai dengannya. Beliau tidak menyalahkan sesiapa, tidak menyusun cerita untuk memenangi simpati. Yang beliau lakukan hanyalah memberi nama kepada sesuatu yang terlalu lama tidak bernama. Dan terkadang itu sudah cukup untuk membuat hidup terasa lebih ringan. Di usia 72, beliau memahami bahwa masa tidak menunggu orang yang masih mahu berpura-pura kuat. Masa hanya bergerak. Dan jika ada satu kebenaran yang harus ditinggalkan sebagai warisan emosi, biarlah ia kebenaran yang jujur, bukan kebenaran yang terkunci dalam sunyi. Mungkin itulah sebabnya ketika beliau berkata demikian, ia terdengar seperti satu pengakuan dan juga satu bisikan kepada diri sendiri. Saya berbisik untuk berkata sekarang, kerana saya tidak mahu cinta ini hilang tanpa pernah diakui. Reaksi daripada penonton dan orang ramai. Kata-kata Uji Rashid itu tidak meletup seperti berita sensasi yang biasa menguasai tajuk utama. Ia merebak perlahan, seperti gelombang kecil yang akhirnya menyentuh seluruh pantai emosi masyarakat. Peminat yang membesar dengan suaranya, yang pernah melihatnya berdiri megah di pentas dengan senyuman yang tersusun rapi, tiba-tiba terasa seolah-olah mereka baru mengenali seorang Uji Rashid yang lebih manusiawi, lebih rapuh, tetapi juga lebih berani. Di media sosial, nada keterujaan bercampur dengan keharuan. Ramai yang menulis bukan dengan gaya menuntut penjelasan, tetapi dengan rasa sayang yang matang. Kami tidak sangka, tapi kami faham. Cinta seperti ini bukan untuk ditertawakan. Terima kasih kerana akhirnya jujur dengan hati sendiri. Ada yang mengaku mereka menangis, bukan kerana dramatik pengakuan itu, tetapi kerana ketulusan yang lahir pada usia yang sudah melalui terlalu banyak fasa kehidupan. Bagi peminat yang berusia dan pernah memendam cinta atau penyesalan sendiri, pengakuan Uji Rashid terasa seperti cermin, tenang, jujur, dan sukar dielakkan. Rakan-rakan lama, teman seperjuangan dalam industri, mula melihat kembali puzzle yang selama ini tidak pernah disusun sepenuhnya. Mereka teringat momen-momen kecil yang dulu terasa biasa. Jamaluddin yang hadir di acara tertentu tanpa banyak bicara. Uji Rashid yang tiba-tiba menjadi lebih lembut pada masa tertentu, atau kehadiran dua jiwa itu yang seperti selari tetapi tidak pernah diisi-tiharkan. Ada yang berkata, mereka sebenarnya sudah lama mengesan sesuatu. Bukan bukti, bukan cerita besar, tetapi getaran halus yang hanya dapat dirasai oleh mereka yang pernah berada dekat. Namun mereka memilih untuk tidak menolak pintu itu. Dalam dunia artis yang terlalu sering kehilangan ruang pribadi, kawan-kawan yang benar-benar ikhlas tahu bahwa ada rahasia yang bukan untuk dipecahkan, tetapi untuk dihormati. Media pula, walaupun Daesung melakukannya dengan cara yang berbeza daripada kebiasaan. Tajuk-tajuk yang muncul bukan sekadar mengejar klik, ia lebih seperti merekodkan sebuah detik sejarah peribadi seorang legenda. Pengakuan itu dibingkai sebagai satu kisah tentang keberanian di penghujung perjalanan, bukan sebagai bahan untuk menggali luka lebih dalam. Wawancara-wawancara ringkas, ulasan kolumnis seni,
dan catatan pengamat industri, semuanya seakan membawa nada yang sama, bahwa ada cinta yang tidak hidup untuk dipertontonkan dan ada kejujuran yang hanya datang bila seseorang akhirnya bersahabat dengan usia. Dalam kalangan peminat setia, muncul perbualan yang lebih lembut dan lebih dewasa. Mereka tidak bertanya, "Kenapa dulu tak kawin?" dengan nada memaksa, tetapi bertanya dengan nada memahami, "Berapa banyak yang telah beliau tanggung sendirian? Berapa lama hati itu belajar untuk diam?" Dan ini yang mengubah suasana seluruh reaksi. Ia bukan sekadar kejutan, ia menjadi ruang empati. Seolah-olah seluruh masyarakat memberi Uji Rashid satu hadiah yang jarang diberikan kepada selebriti. Hak untuk menjadi manusia sepenuhnya, bukan sekadar simbol. Maka malam-malam, selepas pengakuan itu, nama Jamaluddin Jamil Harahap disebut semula dalam bisikan yang lebih hormat. Bukan sebagai watak sensasi, tetapi sebagai lelaki yang, entah bagaimana, telah tinggal lama dalam sebuah hati yang memilih setia melalui cara yang paling sunyi. Dan Uji Rashid sendiri, dalam diamnya yang baru, tidak kelihatan seperti seseorang yang menuntut dunia untuk memahami. Beliau hanya kelihatan seperti seorang wanita yang akhirnya bernafas sedikit lebih lega. Sementara dunia di sekelilingnya belajar satu hal yang sederhana tetapi mendalam. Kadang-kadang, cinta yang paling kuat bukan yang paling bising, tetapi yang paling lama bertahan dalam senyap, perubahan lembut dalam hidupnya. Selepas pengakuan itu, hidup Uji Rashid tidak berubah menjadi drama besar, seperti yang orang luar mungkin bayangkan. Tiada sidang media panjang, tiada tangisan di hadapan kamera, tiada keinginan untuk membuktikan apa-apa. Yang berubah hanyalah ritma hati, perlahan, senyap, tetapi nyata. Suatu petang, beliau kembali kepada kebiasaannya yang paling sederhana. Secawan teh di beranda atau di ruang tamu, ditemani cahaya yang jatuh lembut di lantai. Bukan teh yang istimewa, bukan suasana yang dirancang. Hanya momen kecil yang terasa seperti hadiah, kerana untuk pertama kali selepas sekian lama, beliau tidak lagi perlu menahan satu rahsia di dada. Dalam kesunyian itu, beliau tidak lagi kelihatan seperti wanita yang sedang menunggu sesuatu berlaku. Beliau kelihatan seperti wanita yang akhirnya bersedia untuk menerima hari yang biasa dan mendapati bahawa kebiasaan juga boleh membawa ketenangan. Ada juga hari di mana beliau membuka semula fail lagu-lagu lama. Lagu yang pernah menyaksikan zaman mudanya yang penuh cahaya dan juga bayang. Beliau menyanyi perlahan di rumah dengan tempo yang lebih lambat, seolah-olah memberi ruang kepada setiap bait untuk menyentuh tempat-tempat yang dulu terlalu sakit untuk disentuh. Suaranya mungkin tidak lagi seperti dahulu, tetapi ada kejujuran baharu dalam cara beliau menghela nafas di antara rangkap, sejenis kejujuran yang hanya datang bila seseorang sudah berhenti takut kepada kenangan. Lagu itu bukan sekadar latihan vokal, ia seperti perbualan diam antara Uji Rashid yang dulu dan Uji Rashid yang hari ini. Dan di tengah semua ketenangan kecil itu, ada momen yang paling sederhana tetapi paling menghangatkan. Satu pesanan ringkas daripada orang tersayang atau panggilan pendek yang tidak bertanya terlalu banyak. Sekadar, "Ma, okey?" atau "Jaga diri, ya." Uji Rashid membalas dengan ayat yang tidak panjang, tetapi cukup untuk membawa makna yang besar. "Saya okey. Saya rasa lebih ringan." Dalam nada itu, ada sesuatu yang sukar diterangkan. Bukan kegembiraan yang meletup, tetapi kelegaan yang matang. Jika dahulu beliau memikul hari-hari dengan disiplin seorang legenda, kini beliau memikulnya dengan kelembutan seorang manusia. Tidak ada keperluan untuk menjadi kuat sepanjang masa. Tidak ada keperluan untuk menyusun senyum agar kelihatan sempurna. Ada hari di mana beliau hanya duduk, memandang hujan, membiarkan pikiran berjalan tanpa dipaksa pulang terlalu cepat. Dan mungkin itulah perubahan yang paling besar, bukan pada luarannya, tetapi pada ruang dalam dirinya. Seolah-olah selepas bertahun-tahun menutup pintu,
Beliau kini membiarkan angin masuk sedikit. Tidak untuk mengubah seluruh rumah. Hanya untuk memastikan udara di dalamnya kembali segar. Tidak bising. Dramatik tidak. Just satu bentuk kebebasan yang halus. Rasa dada yang tidak lagi terlalu sempit. Rasa hati yang akhirnya, walau perlahan, mendapat hak untuk bernafas. Pada penghujung petang yang semakin merendah, Uji Rashid duduk dalam kesunyian yang tidak lagi menakutkan. Di pangkuannya, sebuah album lama. Kulitnya sudah pudar, sudutnya sedikit haus, dibuka perlahan, seolah-olah membuka pintu ke sebuah zaman yang tidak pernah benar-benar pergi. Beliau meneliti satu persatu wajah yang pernah mengisi hidupnya, lalu berhenti lebih lama pada satu halaman yang paling sunyi. Dengan gerakan yang hampir tidak kelihatan, Uji Rashid mengatup album itu perlahan-lahan, seperti seseorang yang menutup sebuah doa. Tangannya kemudian menyentuh lembut sekeping foto Jamaluddin, bukan dengan gaya seorang legenda yang ingin menjelaskan kisahnya, tetapi dengan cara seorang wanita yang akhirnya mengizinkan dirinya mengingat tanpa rasa bersalah. Cahaya senja jatuh ke atas rambutnya yang sudah memutih, menjadikan helaian perak itu kelihatan seperti benang-benang halus yang mengikat masa lalu dan masa kini dalam satu simpulan yang tidak perlu dilepaskan. Beliau tidak berkata apa-apa lagi. Tidak ada penjelasan panjang. Tidak ada permintaan untuk difahami sepenuhnya. Hanya nafas yang tenang dan pandangan yang lembut, seolah-olah hatinya sedang belajar menerima bahwa tidak semua kisah perlu ditutup dengan jawaban. Dan dalam ruang yang semakin hening itu, mungkin hanya satu kalimat yang tinggal di udara, sederhana tetapi berat maknanya. Mungkin ada cinta yang walaupun telah melalui seluruh kehidupan, masih tidak pernah benar-benar meninggalkan hati manusia.